Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'na munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahma wa azilna minal ghaflah wa alhiqna bis salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullah, babun karahiyatun ma yastanji bih. Masalah yang ke-99, bab tegahkan barang yang diistinja dengan dia. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, pada bab ini Imam Abu Isa At-Tirmidzi mendatangkan hadis yang menyebutkan barang yang haram istinja dengan dia, alat ataupun benda-benda yang diharamkan untuk diguna istinja. Yang kita dah lalui dulu ialah batu dan perkara-perkara pun benda-benda yang kesat. Tetapi di sini kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang benda-benda yang diharamkan diguna untuk istinja. Katanya, An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastanju birraus wala bil'idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan beristinja sekalian kamu dengan tahi binatang yang kering, dan jangan istinja kamu dengan tulang, kerana bahawasanya tahi yang kering atau tulang itu makanan saudara kamu sama-sama Islam daripada jin. Dalam hadis ini menyebutkan bahawa makanan jin tu, rezeki yang Allah berikan pada jin itu ada dua. Pertama, tahi yang kering. Yang kedua, tulang. Dan disebut juga jin di sini adalah ikhwanukum, saudara-saudara kamu dalam Islam. Tuan-tuan, kita ada saudara yang ghaibiyah, iaitu yang ada tapi tak dapat dilihat, iaitu golongan jin Islam. Mereka bersolat bersama-sama kita dan mereka duduk majlis ilmu bersama-sama kita. Dalam surah Jin, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa golongan jin ini ada minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama solat di dalam masjid dan bersama-sama dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala izinkan golongan jin ini untuk bersama kita. Sebab itu disebut sebagai saudara-saudara kamu dalam Islam. Mereka solat bersama kamu dan mereka duduk mengaji bersama kamu. Tapi kita tak nampak lah. Kalau nampak takutlah kita. Dalam surah yang lain pula, yang menjadi masalah pada jin apabila berada dalam majlis pengajian ini dibagi tahu oleh Allah pada kita. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Ini saya ambil di luar ya, tak ada dalam buku kita ini. Surah Al-Ahqaf ayat 29,
firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh sarafna ilaika nafarum minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu, ila akhir ayat. Ketika kami hantar kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, nafaram minal jin, satu rombongan daripada jin. Rombongan ni ramailah tuan-tuan, satu rombongan daripada jin, yastami'una al-Quran, untuk duduk bersama kamu mendengar Nabi dalam majlis ilmu, iaitu membacakan Al-Quran dan sebagainya lah dalam majlis ilmu. Ketika itu, apabila mereka sudah sampai berada dalam majlis itu, qalu, maka sebutlah ketua-ketua mereka itu berkata, ansitu, diam. Ansitu tu makna diam. Maknanya ketua-ketua mereka ini memberi arahan kepada anak buahnya supaya diam di dalam majlis ilmu. Kenapa dia kata macam itu? Sebab dilihat anak-anak buahnya itu berada dalam majlis ilmu, dia duduk bercakap-cakap tak berhenti. Shh, ansitu, diam, diam. Macam itu. Itu perangai jin berada dalam majlis ilmu, bercakap-cakap sesama sendiri, lalu ditegur oleh ketua-ketua mereka. Maknanya tuan-tuan, ada dua istimbat, ada dua hukum, ada dua pengajaran. Pertama, setiap kali majlis ilmu yang diadakan di masjid, jin akan bersama-sama. Dia duduk di belakang-belakang lah. Duduk belakang nak memuliakan manusia, dia manusia biar kat depan, yang belakang tu jin lah. Saya tak kata orang duduk belakang tu jin. Jin jadi memilih duduk di belakang-belakang. Hanya sebelah menyebelah tu jin lah, tapi tak nampak. Yang kedua, setiap kali dia duduk bercakap sesama sendiri. Ini menunjukkan, menjadi dalil siapa yang duduk dalam majlis ilmu tapi dia bercakap, itu dia adik-beradik jin lah. Adik-beradik jin. Jangan bercakap-cakap. Situ. Mengikut cerita orang tua, apabila duduk majlis ilmu, syaitan akan datang. Dia cari mangsa dengan membawa dua benda. Pertama, dia bawa celak. Yang kedua, dia bawa gincu. Siapa-siapa yang dapat jadi mangsa, dia kena celak. Dia tidak akan berkedip mata sampailah majlis ilmu itu habis. Tak kedip mata tuan-tuan, sebab dah kena celak dari syaitan. Dan sesiapa yang kena gincu syaitan, dia tak henti-henti bercakap. Pastikan kalau ada sahabat-sahabat kita bercakap, puan ni dah kena gincu syaitan, nampak kena cakap macam itu, sedarkan dia. Tuan ni sudah kena gincu syaitan, nampaknya cakap je. Ada. Allahu alam. Balik semula pada kitab. Bahawasanya itu, iaitu tahi yang kering dan tulang itu menjadi makanan saudara-saudara kamu sesama Islam dari kalangan jin. Okay. Masalah yang ke-100, istinja dengan ketul tahi kering. Maka istinja dengan ketul tahi kering itu, tahulah kita akan tegahnya, yakni haram, manakala kita dengar hadis yang di dalam masalah 99 itu. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan bermula amal atas hadis dalam masalah 99 itu di sisi sekalian ahli ilmu. Semua ahli ilmu di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beramal dengan hadis ini, iaitu tidak beristinja dengan tahi yang kering
dan tidak beristinja dengan tulang. Okay. Maka padanya menunjukkan tegah istinja dengan segala najis, iaitu tahi yang kering, dan menunjukkan atas tegak ini lagi oleh hadis dalam masalah 94 yang lalulah tuan-tuan ya. Habis 100, masalah 101, istinja dengan benda najis. Telah kita ketahui dengan masalah 100 itu, tiada boleh istinja dengan najis sama ada najis itu benda cair atau beku. Maka jikalau istinja seorang itu dengan najis, nescaya tiada sah istinjanya, dan wajib kemudian daripada istinja itu dengan air. Bila sudah terlanjur ataupun ingat batu, istinja tengok dah, lah ini tahi yang kering ni, tak sah istinjanya, dan wajib selepas itu guna air untuk basuh najis tahi yang kering itu. Okay. Wajib kemudian daripada istinja itu pula dengan air, dan tiada memadai dengan batu, kerana tempat itu telah jadi najis yang asing dari luar. Datang najis yang daripada luar ke tempat itu, iaitu tahi yang kering tadi. Maka wajiblah dibasuh, diistinja itu dengan air. Habis masalah 102, istinja dengan tulang dan yang seumpamanya, dan adalah istinja dengan tulang itu telah zahir tegahnya seperti yang tersebut dalam masalah 99 itu. Kerana keadaannya licin, maka tiadalah ia menyapu dan membersihkan daripada najis. Itu dia illahnya, sebabnya. Antara sebabnya sebab tulang tu licin, dia tidak kesat, dia tak boleh menyapu atau membersihkan najis. Maka masuklah tegah sekalian barang yang licin. Walaupun sebut tulang, tetapi semua benda-benda yang licin itu hukumnya seumpama tulang. PVC umpamanya, ataupun apa je, plastik yang bungkus-bungkus tu yang licin, itu semua tidak boleh diguna sebab dia tidak boleh menyapu najis. Maka masuklah tegah sekalian barang yang licin seperti kaca dan lain-lainnya. Dan pula ditegah itu kerana keadaan makanan bagi jin. Maka jaga ia atas sekalian yang dimakan, tiadalah boleh beristinja dengan dia, dan dihubungkan dengannya akan segala yang dihormati. Ini dah cerita lain ni tuan-tuan, tambahan. Maka berjaga-jaga atas sekalian yang dimakan. Perkara yang kita makan tidak boleh diguna untuk istinja. Roti gardenia, tengok-tengok tak ada, yang ni kesat ni, boleh ni, apa benda tu dimakan. Benda yang dimakan ataupun makanan haram diguna untuk istinja. Daging lembu mentah, ni kesat ni kita kata, tak boleh bang, itu dimakan. Makanan-makanan yang dimakan tidak boleh diguna untuk istinja. Dan akan segala yang dihormati seperti juzuk binatang dan segala kertas yang tertulis ilmu. Segala kertas yang tertulis dalamnya itu ilmu. Tak kira tulis Lumi, tak kira tulis Jawi, ya. Asalkan kertas itu ada tulisan ilmu, maka tidak boleh diguna untuk istinja, sebab itu dimuliakan, dihormati. Dan segala kertas yang tertulis ilmu di atasnya, dan yang lain daripada yang demikian itu. Masalah 103, beristinja dengan benda yang dimakan dan dihormati. Maka apabila telah dibaca masalah 102 di atas tadi, tahulah akan hukum beristinja dengan benda yang dimakan dan yang dihormati itu adalah haram. Tak boleh, haram hukumnya. Maka jikalau istinja juga dengan dia, maka yang asah tiada sah istinjaknya.
tiada sah istinjanya. Tetapi sah ia beristinja dengan batu kemudian daripada itu. Kalau dia dah istinja dengan itu, dengan benda-benda yang dihormati, kemudian disusuli dengan batu, barulah sah. Yang mengesahkan itu ialah batu itu. Tapi dosa tetap dosa juga, sebab telah menggunakan sesuatu yang diharamkan untuk istinja. Jika tiada bersengkilat najis itu daripada tempatnya. Maknanya jika tidak merebak najis itulah pada tempatnya. Bila sudah merebak dengan sebab menggunakan benda-benda yang licin tadi, menggunakan yang makanan ke istinja dah terpalit pula pada tempat lain. Kemudian dia beristinja pula sebab itu dengan batu pun tak boleh juga, sebab najisnya itu sudah merebak ke tempat lain. Wallahu alam. Habis. Dan kata kil, sah istinja dengan makanan dan dengan segala yang dihormati itu, tetapi atau serta maksiat. Wallahu alam. Ini kata kil. Orang kata sah ya, dengan makanan ini, cuma dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Elakkanlah daripada mengambil pandangan yang kedua ni. Wallahu alam. 104, masalah 104. Jin itu maujud ke? Jin itu ada ke? Wajib kita percaya jin itu ada. Bahkan surah jin pun ada dalam Quran. Kalau dah ada surah jin dalam Al-Quran, tentulah benda atau jin itu maujud. Tetapi dia dalam bentuk ghaibiyah yang tak dapat kita pandang. Jadi di sini timbulkan, sebab ada pandangan orang mengatakan jin tu tak ada, cuma fantasi sahaja. Fantasi. Jin itu maujud ke? Kita sekalian Islam yang percayakan Quran dan Sunnah, kita percaya Quran, percaya dalam Quran tu ada jin, ada cerita jin, ada surah jin. Kalau percaya, kita kena percaya jin itu ada. Dan sunnah Nabi juga, hadis Nabi juga ada menyebut tentang jin. Berkata ia dengan sebab yakin akan sabda Nabi mengatakan ada jin. Kalau kita beriman dengan Quran, beriman dengan sunnah, kita kena kata kita beriman, percaya bahawa jin itu ada. Ya, mengatakan ada jin. Maka pada hadis 99 itu, satu daripada hadis yang menunjukkan jin itu ada. Daripada hadis Nabi ada menyebut jin, makanan jin. Kata ulama falasafah, ini orang-orang falasafah, orang-orang filosofi, ya. Orang-orang falasafah, ya. Dia Aristotle ke siapa ke tuan-tuan, ya, falasafah ni orang falasafah. Bermula, kata orang-orang ulama falasafah ni, bermula jin itu pada hakikatnya tidak ada. Hanya ialah perkara basaid ghairu murakkab. Basit ghairu murakkab. Bodoh yang tidak murakkab. Orang yang kata jin tadi dia bodoh, tapi bukan jahil murakkab, bukan. Dia bodoh jelah, macam itu. Ya, padahal dia yang bodoh. Allah dah sebut dalam Quran tu ada, hadis Nabi dah sebut ada, dia boleh kata tak ada. Dan malaikat itu pun demikian juga katanya. Malaikat dia pun tak ada. Kalau mengatakan malaikat itu ada bodoh, tapi bodohnya itu bukan murakkab. Orang yang menafikan adanya jin, adanya malaikat tu dia nafikan, dia kata itu sudah membawa kepada kufur, wal a'yazubillah. Sebab dia mengingkari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang telah nyata kepada kita daripada hadis Nabi seperti dalam masalah 99 itu menunjukkan ada seperti kita. Jin itu adanya seperti kita. Dia diberi rezeki untuk makan. Yang beriman dia percaya pada Allah dan percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di kalangan jin tidak diutuskan rasul. Dia mendapat iman itu daripada rasul manusia, iaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang terdahulu.
Cumanya bezanya dengan manusia, dia tak mati. Jin ini tidak mati sampai ketua, sampai akhir esok baru dia mati, sebab dia dalam kumpulan syaitan ghaibiyah. Jin itu ya, kumpulan syaitan. Jin yang kufur, ingkar pada Allah itu dikatakan syaitan, iblis dan syaitan. Jin yang mengikut fitrah asalnya, dia dijadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin yang kekal dalam fitrah asal, iaitu menghambakan diri kepada Allah, beriman pada Allah, maka namanya itu tetap kekal sebagai jin. Tapi bila dia sudah ingkar, kufur, itu sudah tidak disebut jin lagi, disebut syayatin atau syaitan. Kena percayalah, malaikat itu ada, jin itu ada, syaitan itu pun ada. Tambah syaitan itu pun ada. Maka yang telah nyata kepada kita daripada hadis Nabi, masalah 99 itu menunjukkan ada seperti kita. Dia makan, dia minum, dia jima', dan dengan ijma' sekalian muslimin. Itu jima' ya. Dengan sekalian ijma' sekalian muslimin, maka ialah satu makhluk daripada makhluk Allah. Begitu juga malaikat, satu makhluknya juga yang dijadikan daripada nur, tetapi tiada makan dan tiada minum. Malaikat tiada makan dan tiada minum, dan tiada jantina, dia tidak ada jima', dan dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus begitu daripada unsur nur atau cahaya, dengan tiada makan dan tiada minum. Demikianlah adatnya dijadikan Allah, yakni tiada dijadikan seperti kita, ada bertabiat makan dan minum. Habis. Masalah 105. Tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Disebut merujuk pada hadis tadi, kita ditegah daripada istinja guna tahi dan tulang. Sebab apa? Tahi yang kering dan tulang itu adalah rezeki jin, makanan jin. Tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Adalah kita dengan hadis yang di dalam masalah 99, tahulah kita akan tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Tapi dia sudah kering baru dia menjadi makanan. Sebelum kering tidak. Sebab Nabi kata tahi yang kering itu makanan jin. Tahi yang basah dia pun tak nak dah, dia basah. Yang kering saja. Okay. Telah mana tadi? Adalah kita dengan apa sudah. Dan kata Qastalani, dan ada tersebut dalam hadis Abi Dawud daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya segala utusan jin yang telah datang mereka itu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya utusan jin ini, wakil-wakil jin ini dia datang. Contohnya tadi macam satu rombongan diantar. Dia dengar ilmu, dapat ilmu daripada Nabi, kemudian dia balik di tempat jin sana, dia kembangkan, dia sampaikan apa yang dia dengar daripada Nabi itu pada rakan-rakan. Itu kata utusan. Bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata mereka itu baginya, ya Muhammad. Ketika datang sekali ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan jin ini ada berkata kepada Nabi Muhammad, ada bercakap dengan Nabi Muhammad, ya Muhammad, tegahkan olehmu akan umat engkau daripada beristinja dengan tulang dan dengan ketul-ketul tahi binatang. Maknanya ketul-ketul tahi binatang ini tahi binatang yang kering. Tegah olehmu umatmu daripada istinja guna dengan tulang dan ketul-ketul tahi binatang, yakni yang kering. Kerana bahawasanya Allah telah menjadikan bagi kami akan rezeki. Allah nasiblah kau jin ni. Allah menjadikan rezeki daripada tahi kering dan tulang pada dia. Macam mana dia makan?
Dia tak makan, dia cuma hidup ya. Dia hidup. Alhamdulillah. Itu sebab tulang ni tak pernah gaib daripada pandangan kita. Walaupun dah dimakan berkali-kali oleh jin, tapi dia tak hilang. Ada juga kat itu kata makanan jin, kalau makanan jin tentulah hilang kan, masuk dalam perut jin. Oh, dia makan tu tak macam kita makan. Dia makan pakai hidup. Alhamdulillah. Ada letak macam cara dia makan. Okey. Tegahkan olehmu akan umat engkau daripada beristinja dengan tulang dan ketul-ketul tahi binatang, kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadi bagi kami akan rezeki. Maka menegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umatnya daripada demikian itu, iaitu Nabi menegah umatnya daripada istinja guna tahi kering dan tulang. Innahu zada, ini kata Nabi tadi, innahu zada ikhwanukum minal jin, bahwasanya tulang dan ketul-ketul tahi binatang itu makanan saudara kamu. Ikhwanukum tu saudara kamu daripada kalangan jin. Intah, habis. Kemudian masuk pada tajuk berikut, masih dalam istinja. Babun al-istinja bil ma'. Masalah 106, bab pada menyatakan istinja dengan air. Ini yang paling mudah lah tuan-tuan. Kalau ada, kalau tak ada air susah juga. Kena guna batu. Ni kalau ada, maka guna air. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula istinja dengan air itu harus, sebagaimana harus beristinja dengan batu, dan dengan yang menepati tempatnya, ya, dengan apa-apa juga yang menepati, menyamai sifat batu itu harus hukumnya. Tetapi antara kedua itu, antara batu dan yang seumpama dengan dia, dengan air, mana lebih afdal untuk guna istinja? Dia kata di sini, tetapi antara keduanya itu airlah yang lebih afdal. Air lebih afdal. Kita guna air lah, kita ambil yang lebih afdal. Walaupun depan kita ada batu, tak usahlah guna batu, sebab kita ambil yang, atau memilih yang lebih afdal sebab kita ada air. Okay. Jika hendak direngkaskan memakai satu, nak guna batu je atau nak guna air je? Nak pilih? Nak satu sahaja? Dan kata jika hendak direngkaskan memakai satu sahaja, iaitu airlah yang lebih afdal, itu maksudnya. Dan kata setengah salaf bahawanya ringkasnya atas batu lebih afdal. Ini terbalik pula. Sebahagian daripada ulama-ulama salaf, ulama-ulama dahulu, yang di kawasan, datang daripada kawasan yang sangat sedikit air dia, mereka menilai bahawa istinja dengan batu itu lebih afdal, sebab tempat itu sangat sukar untuk dapat air. Ada air untuk minum, untuk makan, untuk wudu. Ya, jadi istinjanya itu dengan batu. Itu sebab dia kata istinja dengan batu lebih afdal. Okey. Habis. Masalah 107. Istinja dengan air dan batu, senyata telah berkata jumhur daripada salaf dan khalaf, dan telah ijma' ahli fatwa daripada a'immatul amsar, ulama-ulama negeri Mesir. Amsar di Mesir, ulama-ulama Mesir, bahawasanya yang afdal istinja itu ialah menghimpunkan antara air dan batu. Ulama-ulama Mesir pula lain pandangan dia. Mula-mula dengan batu dahulu, lepas itu barulah dengan air. Tujuannya nak menjimatkan air. Itu lebih afdal. Sebab dah kikis, dah buang semua najis-najis itu dengan batu, istinja dengan batu, lepas tu kesannya sikit dah tinggal. Jadi dibasuh dengan air. Guna air sikit sajalah cukup. Jadi kedua-duanya itu, menggunakan air itu adalah lebih afdal.
Maka pakailah batu dahulu daripada air supaya berkurangan najis, dan sedikit kena di tangan waktu membasuh dengan air. Guna batu dahulu supaya sedikit guna air. Kemudian pakailah air. Maka jika hendak merengkaskan yang mana, yakni menggunakan salah satu, haruslah pilih mana-mana yang suka di hati. Oh, kalau nak pilih satu saja, mana lebih afdal? Yang kamu suka ke hati kamu. Semua jadi. Dengan batu pun jadi. Nak buat satu ya, dengan air pun jadi. Dan jikalau ada keduanya sekalipun, yakni harus memakai batu dengan ada air. Air ada, batu ada. Tapi aku nak pilih batu, tak apa, boleh guna batu. Dan harus pula memakai air sahaja dengan ada batu. Sebaliknya, ada batu ada air, boleh guna air saja dengan tak payah pakai batu. Maka jika tiada hendak pilih, yakni berkendak yang afdal memakai daripada keduanya. Kalau tak nak pilih, dua-dua pakai. Dengan batu dulu, kemudian baru dengan air. Maka air yang lebih afdal daripada batu. Maka air itu lebih afdal daripada batu. Kesimpulan tu, air itu lebih afdal daripada batu. Kerana air itu menyuci ia akan tempat najis itu akan sebagai cuci yang hakiki. Dan adapun batu itu tiada menyuci seperti air, hanya meringankan dan mengurangkan najis. Dan diharuskan sembahyang serta najis yang dimaafkan daripadanya. Istinja dengan batu, dia tak suci hakiki. Masih ada lagi tu, dia punya unsur-unsur najis tu ada, tapi sudah ma'fuun, dimaafkan untuk kita sembahyang. Itu sebab air itu lebih afdal, sebab dia memang cukup bersih lah. Hakiki punya suci, bersih betul. Itu sebab kata ulama kata air itu lebih afdal. Tuan-tuan, istinja itu najis tu masih ada je, tapi ma'fuun istilahnya, sudah dimaafkan oleh syarak untuk boleh kita sembahyang. Dan diharuskan sembahyang serta najis yang dimaafkan daripadanya. Hadis. Masalah 108, istinja dengan air dan hadisnya adalah Abu Isa At-Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis istinja dengan air itu, bahawa menunjukkan Rasulullah memperbuat dan beramal istinja dengannya, dengan air sahaja. Katanya Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat murna azwajakunna ayyastatibu bil ma fa inni astahyihim wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Hasanun sahihun. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, katanya, suruhkan olehmu sekalian akan suami kamu bahawa membersih diri mereka daripada kencing, berak dengan air. Maka bahawasanya aku malu akan mereka itu bercakap-cakapkan dan menyampaikan perbuatan Nabi yang demikian itu kepada mereka. Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, dia sangat malu. Dia nak sampaikan ilmu kepada kaum lelaki supaya istinja dengan air seperti mana yang dibuat oleh Nabi. Tapi dia tak gamak nak cabut ni terus kepada lelaki-lelaki. Dia panggil semua isteri-isteri, sampaikan apa yang Nabi buat ni kepada suami-suami kamu. Oh tuan-tuan, malunya, ada sifat malu tuan-tuan ya. Kalau kita entahlah bendal je. Ustazah terus cakap, tengok di Indon tuan-tuan, ustazah ustazah kan, dia berceramah dalam masjid, dia punya klien tu laki-laki semua. Oi, bersilat sampai. Tak malunya orang ni. Sayyidatina Aisyah nak sampaikan ni melalui isterinya, suruh suami-suami kamu itu istinja dengan air sebab Nabi melakukannya. Aku malu nak cakap benda terus kepada suami kamu. Aku malu nak cakap perkara ini terus pada suami kamu. Okay. Maknanya dia ada sifat malu. Oh, habis dah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan hadis
pada bab istinja dengan air itu ada datang riwayat daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajili dan Anas dan Abi Hurairah, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Sikit lagi tuan-tuan, kita habiskan kalau boleh InsyaAllah. Masalah 109, istinja dengan air dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan atas hadis Aisyah yang di dalam masalah 108, itulah amal ahli ilmu, iaitu memilihi mereka itu akan yang baik beristinja dengan air, dan jika istinja dengan batu itu memandakan sekalipun pada sisi mereka itu. Ahli ilmu dia terus memilih air, dan bahawasanya sunat mereka itu akan istinja dengan air, dan memikir mereka itu akan lebih afdal diamalkan. Dan dengan dialah berkata Sufyan As-Suri dan Ibn Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dua ulama mazhab ni ada sebut sini. Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, dia memilih terus dengan air tanpa menggunakan batu. 110, malu dan adab pada isteri Nabi. Malunya adab isteri Nabi. Ya saudaraku, dengan hadis di dalam masalah 108 itu, tahulah kita akan isteri Rasulullah itu ada mempunyai malu dan adab. Dengan dalil tiada Siti Aisyah itu melakukan tiada sopan kepada laki-laki, dan jikalau mereka itu isteri-isteri Nabi itu bersifat ibu sekalipun, walaupun isteri Nabi itu ibu pada sekalian kaum muslimin, tapi dia masih ada malu kepada lelaki. Sekalian orang mukmin, maka tempat yang patut beradab itu lebih baik beradab jua. Maka jadilah seolah-olah makna perkataan hadis dalam masalah 108 itu begini: hai sekalian kamu perempuan, katanya kepada murid-muridnya yang perempuan, suruh olehmu sekalian akan suami kamu bahawa beristinja ia dengan air. Adapun sebab aku suruh kamu sekalian supaya menyuruh suami kamu yang demikian, bukannya aku tak boleh berkhabar dan menyampaikan terus kepada mereka itu akan segala perangai Rasulullah, tetapi dengan kerana kamu semua boleh menyampaikan, dan pula perkara ini bersangkutan dengan kemaluan, maka malulah perempuan, hendak menyebutkan kemaluan laki-laki. Khususan orang-orang perempuan tiada sayugia membuat tiada canggung dan tiada maruah itu. Maka dengan kerana sayugia bagi perempuan, biar banyak sifat malu dan muruah, inilah aku suruh kamu semua menyampaikan kepada suami kamu sekalian bahawasanya Rasulullah itu beristinja ia dengan air tanpa guna batu. Sebab itu ada air. Kecuali kalau Nabi pergi tabligh, pergi musafir di tempat-tempat yang tidak ada air, di situ Nabi istinja dengan batu. Tapi pada kebanyakannya Nabi terus beristinja dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah sekadar ini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama insya-Allah. Sebarang kesilapan anda mohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf di atas kesilapan bahasa, tutur kata dan sebagainya. Kita tangguhkan majlis dengan doa dan istighfar kafarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Tahassunna bizil 'izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا الوباء جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه من تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا
وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله الهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.